Sebelum kita akan mulakan kelas bahagian B kita pada hari ini, okey, apa kata kita tengok dulu apa hasil pengkaryaan yang dah yang saya ada suruh buat kan. Tapi tapi hari ini ada satu je yang apa yang kita dapat paparkan sebab ialah sebab apa kan mungkin tidak sempat ataupun sebagainya. Tapi kita tengok dulu macam mana dari segi cara penulisan lah. Untuk minggu lepas tu saya ada suruh saya ada suruh untuk menghasilkan karya pantun kan. Ah, okey, jadi untuk hari ini ada pelajar kita pun dah selesai. Tidak apa kalau salah ataupun betul, yang penting kita belajar daripada kesalahan itulah supaya kita tidak boleh supaya kita tidak buat di masa akan datang. Kerana untuk soalan sebegini kan dia akan keluar dalam bahagian A ya. Jadi nak tak nak kena buat juga. Dan sebab tu apa itu? Sebab tu untuk pantun kan dan begitu juga dengan puisi lain, saya akan ajar cara step by step dan selepas kita siap apa kan apa itu dari segi cara untuk menulis puisi begitu kan, memang saya akan suruh korang untuk buat sekurang-kurangnya satu karya lah begitu supaya nanti boleh kita boleh build ataupun kita boleh bina keyakinan kita lah dalam peperiksaan ataupun ujian di masa akan datang. Sebab salah satu soalan ini yang akan keluarlah orang diminta untuk menghasilkan satu karya puisi. Okey, kita tengok dahulu hasil karya yang telah disiapkan hari ini yang telah disiapkan tadilah. Okey. So untuk yang minggu lepas tu kita diminta untuk menghasilkan pantun. Okey, so di sini dia pilih pantun 4 kerat. Okey, jadi dalam satu baris tu ada dalam satu rangkap tu ada 4 baris kan. Okey. Jadi sorry. Okey, so dia pilih soalan hasilkan 5 rangkap pantun 4 kerat tentang budaya kerja cemerlang. Okey. Pantun 4 kerat ni sebenarnya kita dah pun belajar semasa di semester 1. Dan jika kita masih lagi ingat dari segi konsepnya dan juga kita tahu bagaimana kita hendak mencari bentuk rangkap bentuk pantun tu kan, macam contoh kita kena cari rangkap dia berapa, barisnya nak kira berapa, patah perkataan bagaimana cara kiraan dia, suku kata dan juga rima akhir. Okey. Jadi kita analisis dahulu sebelum kita akan masuk kepada bahagian B. Okey. So, kita tengok satu persatu dahulu. Okey. So untuk yang rangkap pertama ni, okey. Kerja cemerlang penuh dedikasi. Okey, setiap tugas disempurnakan. Hasil kerja penuh prestasi, nama baik terus dikenal. Okey. Untuk yang rangkap pertama ni, kita akan semak satu persatu. Untuk rangkap yang pertama di sini, okey. Pertama sekali kita apa kan kalau kita nak tahu sama ada karangan kita sempurna ataupun tidak. Okey, kalau korang masih ingat lagi yang ada ikut semester 1 kan. Okey, Bang Rizal dengan Dev. Okey, saya rasa korang masih ingat lagi apa yang saya suruh korang hafal. Rangkap Rabapa Suri. Kalau korang masih ingat lagi lah. Kan? Okey. Rabapa. Cikgu, Dima akhir tu apa cikgu? Okey, so nanti saya akan explainkan yang itu. Okey. Okey, tapi kita akan refresh dulu balik sebab apa yang korang hasilkan puisi itu kan dia berkait rapat dengan konsep Rabapa Suri ini. Kejap saya nak besarkan dulu. Okey, yang pernah ikut saya yang dah
yang ada belajar dengan saya semasa semester 1. Rabapasuri. Okey. Okey. Pertama sekali kan, saya rasa korang macam korang masih sama lagi kan. Okey, kita tengok dahulu kalau dari segi rangkapnya kan, so kita tahulah yang ini adalah dikira sebagai satu rangkap. Baris tu nak kira macam mana, dia akan kira sebagai satu baris. Contoh kan kerja cemerlang penuh dedikasi dia dikira sebagai baris pertama. Setiap tugas disempurnakan. So dia dikira sebagai baris kedua. Baris ketiga hasil kerja penuh prestasi. Okey. Nama baik terus dikenang, baris keempat. Jadi dalam satu rangkap tu kan, rangkap pertama ada berapa baris di situ yang kita boleh kira? Ada 4 baris. Okey. So itu tidak ada masalah lah. Okey. So dari segi rangkap korang tahu juga kan macam mana nak cari. Begitu juga dengan baris. Okey. Dari segi patah perkataan, kalau pantun 4 kerat sama ada setiap baris tu dalam setiap baris terdiri daripada 4 hingga 5 patah perkataan. Okay, macam mana kalau dia kurang? Kalau dia kurang daripada 4, ada tak memberikan sebarang kesan? Kalau dari segi cara bacaan, agak sedikitlah. Maksud dia tu dia nampak macam tidak berapa okey lah begitu. Kalau mau yang lagi baik kan, kena ada paling kurang 4 patah perkataan. Kalau tengok dalam rangkap yang pertama ni kan, okey, kalau dilihat pada rangkap pertama di sini, ada boleh dilihat ada yang kuranglah daripada 4. Okey, kita tengok macam kita tengok sekiranya adakah betul tak dia adalah dalam rangkap pertama ni kan dia 4 atau 5 patah perkataan. Okey. Di baris yang pertama ni ada 1, 2, 3, 4. So di sini jumlah dia adalah 4 patah perkataan. Okey, baris yang kedua. 1, 2, 3, 4. Okey. So masih ada 4 perkataan. Okey. Disempurnakan kalau mengikut kalau ikutlah kan yang asal dia hanya dikira sebagai 3 patah perkataan saja. Okey, kenapa? Sebab gabungan kata sendi nama dengan perkataan tu kan, dengan sempurnakan tu, dia tidak boleh dikira sebagai 2. Maksudnya tu kan, perkataan di tu, dia dikira sebagai 1 kan. Tapi, dia totalnya sebenarnya adalah 3 patah perkataan. Sebab perkataan kata sendi di dengan sempurnakan tu, dia dikira sebagai 1. Bukan dikira sebagai 1. Tetap di baris yang kedua ni, jumlah dia adalah 3 patah perkataan. Clear tak, Abang Rizal? Boleh? Dia dikira sebagai 1 bukan dia dikira sebagai 1. Dalam baris kedua ni hanya 3 patah perkataan saja. Jadi dia sebenarnya sudah kuranglah daripada 4 tu. Okey, kalau yang seterusnya di baris ketiga 1, 2, 3 dan 4. 4 patah perkataan. Baris keempat 1, 2, 3, 4. So ada 4 patah perkataan. Okey, so di situ ada agak kuranglah sebenarnya dari segi bilangan patah perkataan. Di baris pertama, ketiga dan keempat tu sudah okey. Cumanya yang di baris kedua itu ada kuranglah di situ. Jadi kalau untuk satu rangkap kan, dia akan potonglah sebenarnya markah dari situ untuk dari segi pemarkahan bentuk. Jadi jadi sekarang ni untuk yang pemarkahan dari segi bentuk kan, sepatutnya kita kena sempurnakan 3 kan, macam yang saya sudah beritahu pada minggu lepas.
sekarang nih yang sudah kurang, sekarang sudah berkurang menjadi 2. Jadi yang masih lagi oke sekarang kita boleh lihat adalah dari segi rangkap dia dan, bilangan, baris. Itu belum kita cek lagi dari segi suku kata dia macam mana. Okey, dan berkenaan dengan, suku kata, okey, untuk suku kata pula, macam mana kita nak kira, suku kata dia berapa? Untuk pantun, begitu juga dan puisi yang lain, standard dia adalah 8 hingga 12 suku kata. Okey. So, for those yang tidak tahu kan macam mana nak kira suku kata, okey, so kita, kita kira kita tengoklah macam mana, cara pengiraan dia, suku kata. Okey, untuk, macam mana kita nak menentukan suku kata dia, okey. Dalam satu patah perkataan kan, kita kena, ejak satu persatu. Okey, kita kena, ejak satu persatu dan bila kita pisahkan antara dua, yang kita panggil dia sebagai morfem lah kan. Kalau ada yang ambil bahasa Melayu, dia akan tahulah morfem tu maksud dia macam mana kan. Jadi, dalam satu patah perkataan tu, dia boleh jadi sama ada 2, 3 atau 4. Macam mana kita nak kira? Kita pisahkanlah. Kita kena eja dulu baru kita pisahkan antara, beberapa, bahagian-bahagian. Contohnya, okey, kita ambil yang baris pertama dahulu. Okey, perkataan kerja KER. Okey, so KER, kita pisahkan, kita slash je lah. JA, ja. So, di sini dalam satu patah perkataan tu, perkataan kerja sudah ada 2 suku kata je di situ. Okey, kalau perkataan cemerlang, CE ce, kita slash, MER, kan? Kita pisahkan, LANG, cemerlang. Jadi, dia ada 1, 2, dan 3 suku kata dia di situ. Okey, perkataan penuh. PE, 1, NUH, 2. So, ada 2 suku kata dia. DE, the, DI, D, KA, SI. So, ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi, untuk baris yang pertama saja sudah ada berapa? Suku kata di dekat situ. Ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, ada 11 suku kata dia untuk baris yang pertama. Untuk baris yang kedua pula dalam rangkap pertama, SI 1, TI 2, AP, YAP 3. So, ada dalam perkataan setiap ada 3 suku kata dia di situ. EU tu 1, GAS, gas 2. Okey, kalau kata sendi ni, kita kira dia sebagai 1. Okey, SE, se, 2. Sorry SEM, bukan SE. Okey, SE, sem. Okey, sem. Sem dia kira sebagai satu suku kata. So, kita kira dia sebagai 2. PUR, pur, 3. NA, 4. Dan KAN adalah 5. Jadi, korang kiralah berapa suku kata di sini jumlah dia. 5 tambah 2 tambah 3. So, ada 10. So, sama juga dengan baris yang seterusnya lah. Jadi, di situ baru kita boleh tahu paling minimum berapa suku kata dan maksimum berapa. Jadi, macam mana kita nak menyatakan jumlah suku kata dari situ adalah setiap baris dalam satu rangkap tu kan, kita kena kira satu persatu berapa jumlah suku katanya untuk setiap baris tu. Kemudian kita kena nyatakan jumlah suku kata dalam pantun ini ialah berapa jumlah dia, paling kurang berapa dan paling tinggi berapa. Misalnya korang kira semua kan 10 dan yang paling tinggi adalah 14. Jadi kita kena nyatakan jumlah suku kata dalam pantun ini terdiri daripada 10 hingga 14 suku kata. Okey. So, ada tak masalah di sini macam mana nak cari dan kira berapa suku kata?
ada tak masalah dekat sini? Macam mana nak cari dan kira suku kata? Sepatutnya kan sudah kita belajar dalam semester 1 kan? Jadi rasanya tidak ada masalah kan kalau macam itulah. Okey. So, okey tak apa kalau tidak ada kalau tidak ada pertanyaan sebab kalau suku kata ni sebenarnya kita dah apalah kan macam mana nak tahu cari kiraan dia. Ya Farid, ada pertanyaan nak tanya? Formula PA tu apa tadi, Sir? Formula apa? Rababa Suri tadi. Yang ini. Okey. Kalau Patah yang perkataan ini tu, patah perkataan. maksudnya apa? Patah perkataan tu okey. So kita delete balik. Okey, jap Okey, kita pindah baris yang next lah. Okey. Okey, macam mana nak kira patah perkataan dia? Okey, dalam setiap baris kan untuk yang dalam satu rangkap ni kan. Okey. Macam mana nak kira? Okey. Dia ini satu. Bunga dia dikira sebagai satu patah perkataan. Mawar dia juga dikira sebagai satu tapi kita bilang dua. Okey, perkataan taman dia dikira satu tapi kita kira dia sebagai tiga. Okey, indah dia kira sebagai satu juga tapi kita bilang sebagai empat. So di sini maksud dia ada dalam baris pertama rangkap kedua ada 4 patah perkataan. Okey, baris yang kedua pula. Perkataan harum kira dia sebagai satu sama juga kita bilang sebagai satu. Mewangi juga sama tapi kita kira dia sebagai dua. Sepanjang kita bilang sebagai tiga. Dan hari kita kira dia sebagai 4. So ada dalam baris kedua rangkap kedua ada 4 patah perkataan. Okey. Setiap satu perkataan yang digunakan dia dikira sebagai satu. Okey, untuk penggunaan imbuhan macam contoh ada macam contoh dian kan tetap dikira sebagai satu. Macam contoh perkataan memuaskan. Memuaskan tu dia daripada kata dasar puas. Digabungkan dengan dengan an. Jadi bila digabungkan dengan imbuhan, dia dikira sebagai satu. Jadi setiap satu baris tu kan, kita kena kira satu per satu. Bila digabungkan dengan kata sendi, kita kira dia sebagai satu. Contoh dia yang macam tadi. Rangkap pertama tu. Disempurnakan. Dia dikira sebagai satu patah perkataan. Bukan kita kira sebagai satu-satu. Dia kira sebagai kiranya macam sekali lah. Maksud dia perkataan di tidak akan dikira. Begitu. Sebab dia digabung. Kata sendi ni dia perlu digabungkan dengan morfem dia ataupun perkataan itulah untuk kenapa? Untuk melengkapkan dari segi maksud. Bila kita pisahkan kata sendi daripada kata dasar tu kan dia akan jadi lain lah. Jadi dari segi hukum tata bahasa dia kan kata sendi itu dia tidak boleh dipisahkan. Faham tak? Itu yang kita cakap yang berkenaan dengan tata bahasa lah begitu. So apapun setiap satu perkataan tu kita kira dia sebagai satu. Dalam setiap baris semua dikira sebagai satu. Dan untuk pantun harus antara 4 hingga 5 patah perkataan. Okay. Alright. Okay, so next kita pergi pula. Okay, so Dev tanya macam mana kita nak kira macam mana kita nak tentukan rima akhir. So good questions. Okay. Macam mana nak tahu rima akhir ya. Okay. So kita rujuk balik di rangkap yang pertama. Kita cuma sempat untuk analisis rangkap pertama dan kedua je lah sebab kita sepatutnya kena gunakan masa untuk bahagian B kan. So kita analisis rangkap pertama dan kedua je lah. Nanti selebihnya tu nanti saya akan tengok sendirilah macam mana.
Okey, macam mana nak tentukan rima akhir? Okey, sepatutnya di semester 1 juga sudah korang tahulah macam mana nak kira ataupun macam mana nak tentukan rima akhirnya kan. Okey, tapi, tak apa. Okey. Okey, untuk, pantun 4 kerat, skema rima akhirnya sangat penting. Sebenarnya bukan hanya untuk pantun 4 kerat lah. Untuk pantun yang tradisional, misalnya gurindam, kan? Misalnya gurindam, apa lagi? Syair, yang contoh puisi begitu kan? Rima akhir sangat-sangat penting. Kalau melainkan kalau sajak lah, sebab sajak ni dia adalah puisi bebas, jadi dia adalah bentuk bebas. Jadi dia tidak terikat langsunglah dengan formula Raba Pasuri ni. Okey. Okey, so kita tengok macam mana nak tentukan rima akhir. Okey. Untuk menentukan rima akhir, kita akan ambil satu huruf ujung dalam perkataan akhir itu. Misalnya, okay, di baris yang pertama ni kan, apa perkataan terakhir, perkataan yang terakhir kita yang ditulis dekat situ. Okey. So kita ambil yang ni lah. Okey. Mula first dulu kita akan ambil perkataan yang terakhir dalam setiap baris. Misalnya dalam rangka pertama ni kan, kita akan tanda sedia. Okey. Last word dia perkataan akhir dalam setiap baris. Okey. So ini adalah perkataan akhir dia lah yang ditulis. Okey. Kedua, kita akan Okey, kedua, kita akan tengok huruf akhir yang huruf akhir pada perkataan akhir tersebut. Misalnya perkataan dedikasi. So yang huruf terakhir itu adalah huruf I kan. So kita tandakanlah. Okey, kita tandakan. Okey. I. Itu baris pertama. Baris kedua huruf N. Okey, huruf ketiga I juga. Okey. Dan yang keempat adalah G. Okey, itu yang step kedua. Okey. Kemudian kita masuk step ketiga pula. Okey. Untuk huruf pertama, huruf pertama itu kita labelkan dia sebagai E. Kita labelkan dia sebagai E. Huruf kedua kita labelkan dia sebagai B. Dan huruf ketiga pula, dan untuk huruf ketiga, kita labelkan dia sebagai P. Dan begitu juga dengan seterusnya. Huruf keempat, kita tandakan dia D. Huruf kelima, kita tandakan dia I, dan sebagainya. Okay? Alright. Untuk pantun 4 kerat, skema rima akhirnya mestilah terikat. AB, AB. Bukannya ABC, bukannya ABCD, bukannya ACB. Itu salah. Pantun 4 kerat hanyalah AB sahaja. Okey. So di mana huruf pertama kita labelkan dia A dan huruf kedua B saja. Jadi antara dua huruf yang sama saja kita akan ambil dia AB. Dalam rangka pertama ini, skema rima akhir dia tak cantik lah. Okey, sebab kenapa? Okey, kita tengok Okey, tadi kan kita sudah kita sudah tentukan kan apa perkataan akhir dia, dan kita sudah pun tandakan huruf akhir yang berwarna kuning itu. Okey. Untuk rima akhir dia, okey, huruf I kita tandakan dia sebagai E. Okey. Huruf N kita tandakan dia sebagai B. Okey. Huruf I
dia sama tadi kan? Yang ini kan, dia sama kan? A itu. So, kita tandakan dia sebagai E. Dan huruf G, huruf baru. Huruf baru. So, skema rima akhir dia ialah, huruf, kita tandakan dia sebagai huruf C. Jadi di sini kita boleh dapat lihat, oke, skema rima akhir dia adalah A, B, A, C. Di mana skema rima dia tidak menepati syarat. Boleh nampak di situ ya. Sepatutnya, pantun 4 kerat, dia mesti AB, AB. Mesti kena sama saja. So, maksudnya dalam rangka pertama tuh harus berakhir dengan huruf IN, IN. Tapi di sini, pada baris keempat, ada huruf baru, yaitu huruf G. Jadi di sini skema akhirnya memang tidak cantik lah di situ. Patutnya AB, AB kan. Tapi di sini kita boleh dapat lihat A, B, A, C. Jadi data cantik sudahlah. Sebenarnya tidaklah terlalu oke sangat. Dia masih oke, cuma rima akhir dia saja yang ada masalah sedikit. Begitu. Oke, kita tengok pada rangkap kedua pula. Oke, di sini ini baru menepati skema rima akhir AB, AB. Oke. Kita ambil perkataan akhir ya. Oke, indah, hari, amanah, hati. Oke, then kita tandakan huruf akhir bagi setiap perkataan akhir tuh. Oke, misalnya perkataan indah H, hari I, amanah H, hati I. Oke, kita tengok sama ada dia betul ataupun tidak skema rima akhirnya. H kita labelkan sebagai huruf E. Karena apa? Dia adalah huruf pertama kita cari. Huruf I kita tandakan dia sebagai B. Huruf H, dia samakan dengan baris pertama tadi kan? So, kita tandakan dia sebagai E. Dan huruf I, dia sama tadi kan dengan baris kedua. So, kita tandakan dia sebagai B. Nah, jadi rima akhir dia terikat. A, B, A, B. Which is, pantun 4 kerat ini menepati syarat dia adalah skema rima akhir harus AB, AB. So, ini baru oke. So, pantas setakat ni macam mana nak tahu. Dan tahu dan cari rima akhir itu. Dev, oke. So, begitu cara nak cari rima akhir dia. Dan di situ juga kita boleh tahu sama ada dia dia terikat ataupun bebas. Untuk puisi tradisional, termasuk pantun, mesti dia skema rima akhir dia mesti kena terikat lah. AB. Abang Riza boleh? Faham Boleh, tak? sir. Macam mana? Okey. Faham. Okey. So, untuk yang rangka pertama tu data cantiklah sebenarnya. AB, AC. Sepatutnya kena dalam perkataan yang akhir tu kan, dia mesti kena ada sama dengan baris yang pertama. Itu untuk rangkap pertama lah. Untuk yang rangkap kedua, okey. Okey. Sama juga dengan rangkap ketiga. Rangkap keempat, okey. Rangkap kelima, okey. Cuma di sini satu lagi yang abang terlupa letak ialah di baris kedua tu perlu letak titik bertindih. Faham maksud titik bertindih? Titik bertindih tu di baris kedua tu kan, setiap baris kedua harus ada titik bertindih, dia macam ni. Macam ni. Ada titik atas kan dan kemudian ada koma di bahagian bawah. Titik bertindih tu macam ni ya. Kalau tak tahu apa itu titik bertindih yang macam ni. Ni titik bertindih. Mesti diletakkan di baris kedua setiap rangkap. Itu akan dikira sebenarnya dalam pemarkan bentuk pantun itu.
Okey. So, keseluruhan di sini saya, untuk setakat ini saya nampak, boleh dapat markah dalam around, 22 atau 23 lah, di sini. So, markah yang cemerlang lah kira di situ. Cuma yang kekurangan dari sini ialah di, rangkap pertama saja, di mana skema rima akhir dia, tidak sama, begitu. Oke, so macam yang saya jawab tadi, inilah yang akan ditanyakan dalam peperiksaan semester 3. Jadi, kita kena buat, dengan, baiklah untuk bahagian A, ya. Oke, so apapun tanya, oke dapat, markah oke. Nanti saya akan, cek lagi supaya, kita pulangkan baliklah hasil dia. So, hopefully Dev dengan Farid juga pun sama boleh follow lah apa yang sudah kamu tahu pada hari ini. Oke, so kita sudah selesai untuk analisis. So nanti next time kita akan bila kita masuk dalam bahagian A balik, kita akan bagi lagi latihan lah. Oke, jadi untuk hari ini kita akan pergi ke bahagian B. Hari ini kita akan secara ringkas kita akan belajar tentang pengurusan lah. Di sini Farid dengan Dev, korang dah sampai ke apa topik pengurusan ini. So, sampai mana dah korang belajar sekarang? Masih lagi bahagian A. Tapi macam Gurindam tu semua dah belajar. Okay, alright. Dev, how about you? Dev, masih lagi stick di bahagian A ataupun macam mana? Cikgu, apa cikgu? Sekolah you kan masih dah belajar pengurusan ataupun belum lagi? Dah cikgu, dah. Alright. Okay. Okay, so Dev dah ada belajar lah, sudah belajar pengurusan. Okay, and Farid belum lagi. Dan kalau abang dia memang hari inilah dia akan study lah kan. Gitu. Okay, tak apa. Alright. Okay, kita akan sebelum kita akan meneliti satu persatu, kita akan kenali dahulu secara konsep untuk bahagian B pengurusan. Okay, untuk yang bahagian pengurusan kan ini adalah topik yang senang untuk kita skor. So that's why KMK 3 ni dia banyak ramai yang dapat A, dapat A minus. So jaranglah yang kita boleh dapat lihat kalau mana-mana pelajar dia akan dapat A minus ke bawah. Except kecuali kalau dia malas lah macam tu kan. Tapi untuk yang kalau topik sebegini senang kita nak score. Yang penting of course lah kena tahu, kena tanya bila tak faham lah kan. Okay, tapi sebelum kita akan meneliti secara lebih lanjut, hari ini kita nak tahu sajalah secara ringkas supaya korang boleh dapat membuat gambaran nanti dan korang akan ready untuk pergi kepada yang lebih secara lanjut lah. Kita kena faham dulu konsep dia secara ringkas satu persatu dahulu. Okey. Okey, jadi untuk hari ini kita akan cuba mencapai satu objektif dahulu, iaitu menjelaskan maksud dan konsep asas pengurusan. So hari ini korang belajar dahululah, kena ketahui dahulu di sini apa yang kita belajar adalah aspek pengurusan ni dia ada 5 prinsip. Dan setiap satu prinsip tu dia ada maksud dia yang tersendiri. Jadi kita kena fahamkan dahulu secara umum, baru kita akan pergi kepada lanjutan. Sebab kalau kita terus pergi kepada lanjutan nanti korang macam korang blur-blur kan. Lepas tu yang dirisaukan ada yang salah konsep. Dan ada yang tidak dapat membezakan mana satu yang ini dan mana satu yang itu. So, sebab tu kita teliti dahulu secara ringkas satu persatu dan saya tidak akan rangkumkan secara sekaligus lah. Okey, maksud pengurusan, okey, yang ini kita boleh ambil dalam sebagai pendahuluan lah dalam esei kita. Okey, pengurusan bermaksud satu proses yang melibatkan kerjasama manusia dalam sebuah organisasi bagi mencapai matlamat atau objektif organisasi.
So, untuk yang secara ringkas ni kan, okey, pengurusan ini melibatkan bagaimana untuk kita handle, kita nak kendalikan sesuatu situasi yang melibatkan organisasi. Tujuannya di sini adalah untuk mencapai objektif, mencapai matlamat. Biasanya kita panggil dalam istilah dalam istilah pengurusan syarikat-syarikat kan, dia dipanggil sebagai KPI. KPI itu maksud dia adalah satu penetapan di mana setiap pekerja atau individu harus mempunyai targetnya yang tersendiri, ataupun biasanya pekerja macam saya kan, saya bekerja sebagai guru, saya telah ditetapkan satu perkara apa yang perlu saya kena capai untuk mendapat reward ataupun untuk melayakkan dinaikkan pangkat. Faham tak? Jadi dalam satu pekerjaan yang harus kita lakukan, kita mesti ada conversations antara satu dengan yang lain. Jadi kita tidak boleh melaksanakan secara seorang diri kan. Tapi pada masa yang sama juga kita harus tahu bagaimana untuk kita kendalikan ataupun bagaimana kita hendak memahami tugas-tugas dan spesifikasi dalam pekerjaan kita. Okay. Semuanya sudah telah dimaktubkan dan kita harus mengikuti panduan yang telah disediakan untuk melayakkan kita, bukan saja untuk dilayakkan bagi mendapatkan sesuatu, maksudnya secara reward, pangkat kan, tapi kita kena mencapai apa yang sebenarnya diinginkan oleh sesuatu syarikat ataupun suatu organisasi tempat kita bekerja tersebut. Okey, so itu adalah maksudnya pengurusan. Jadi kita kena tahu gerak kerja kita kena tahu tugas-tugas kita daripada A sehingga Z. Okey, jadi kita fokuskan apa yang kita kendalikan sahaja, tanpa masuk campur dalam mana-mana pekerjaan yang lain. Kecuali kalau kita diminta untuk berbuat demikian bagi mencapai maksud yang sama, iaitu mencapai matlamat ataupun objektif organisasi di situ. Jadi, korang boleh gunakan definisi ini untuk masukkan dalam pendahuluan esei. Ini untuk menjawab soalan bahagian B. Okey, seterusnya kita pergi kepada prinsip asas pengurusan. Okey, dalam 5 prinsip asas pengurusan ini sudah disusun secara atur dan dia tidak boleh diterbalikan lah. Dengan arti kata lain, ini adalah proses-prosesnya yang sudah disusun. Jadi dalam soalan esei nanti, korang punya 5 isi tu kan, harus disusun secara teratur lah, tidak boleh ada terbalik-terbalik lah, begitu. Okey, untuk 5 prinsip asas pengurusan, dia bermula daripada perancangan. Kedua, pengorganisasian. Ketiga adalah tenaga kerja. Keempat, kepimpinan. Dan kelima adalah pengawalan. Jadi ada 5 prinsip ini sajalah. Jadi setiap dalam sesuatu pekerjaan atau bidang tugas, kita akan melalui kelima-lima fasa yang inilah. Okey. Okay, kita akan mulakan dahulu daripada perancangan. Okey, prinsip pertama ataupun prinsip atau proses yang pertama dalam aspek pengurusan ni ialah kita bermula daripada perancangan dahulu. Okey. Perancangan adalah satu proses yang melibatkan apabila seseorang ketua atau pengurus menentukan matlamat yang ingin dicapai. Maksudnya kita kena tahu dahululah apa sebenarnya objektif yang kita ingin bawakan dalam sesuatu tugas. Kebiasaannya kan bila kita diminta untuk melakukan sesuatu, diminta untuk menjayakan sesuatu projek atau apa-apa event, kita mesti tahu apa yang sebenarnya ingin kita capai dalam suatu program atau event yang kita kena anjurkan. Okey, misalnya kan, dalam aktiviti sekolah, macam yang korang tengok dalam situasi 2 orang ni, saya dilantik sebagai pengarah program
pertandingan perbahasan ala parlimen. Jadi sebagai orang yang baru yang tidak mempunyai pengetahuan asas dalam bidang pengurusan, perancangan adalah proses pertama yang mesti kita kena tahu dahulu. Tapi perancangan tu dari segi macam mana yang kita harus laksanakan. Okey. Jadi sekiranya kalau dalam sekolah tu kan, dia dilantik sebagai satu pengarah program untuk contohlah kan dalam situasi ni kan, pertandingan perbahasan, pertandingan ini, pertandingan itu kan. Jadi pertama yang kita harus buat adalah mesti sediakan paperwork ataupun kertas kerja. Tujuannya di sini adalah untuk memberikan gambaran sesuatu program yang kita sudah yang kita ingin laksanakan nanti untuk rujukan orang-orang atasan. Orang-orang atasan ini dia tidak boleh kita ketepikan sebab mereka kena tahu dari segi rasional dia, kefungsian dia. Adakah program yang kita anjurkan tu memberikan manfaat untuk sesuatu organisasi ataupun tidak? Misalnya dalam pertandingan bahasa ala parlimen kan, ada tak kepentingannya untuk sekolah? Ada kepentingan dia. Okey. Jadi sebab itu kertas kerja atau paperwork ini mesti kita kena buat dahulu. Kita jangan buat suka hati je. Maksudnya kita kasih jalan saja tapi kita laksanakan tanpa pengetahuan. Dia sebenarnya dia tidak boleh lah. Dengan arti kata lain, kita tidak boleh melangkaui sesuka hati. Dia mesti ada step by stepnya dahulu. Okey, kalau kita terus laksanakan tanpa ada pengetahuan daripada mana-mana, akan menyebabkan beberapa masalah lah yang akan timbul di kemudian hari. Okey, kita berbalik semula kepada situasi inilah. Okey, dilantik sebagai pengarah program pertandingan perbahasan ala parlimen. Jadi apa yang kita perlu kena buat? Pertama kita kena buat paperwork dahulu, kemudian kita kena buat satu mesyuarat. Mesyuarat ini penting supaya untuk memberikan persediaan. Apatah lagi kalau kita hendak mencari siapa yang boleh membantu kita kan. Jadi mesti kita kena ada orang-orang kita dahulu. Okey? Okey, tak apalah kalau tidak apa. Kalau korang masih belum begitu, yang penting di sini saya kena bagi definisi lah di sini. Okey, untuk aspek perancangan mesti kita kena ada banyak perkara-perkara yang harus kita fikirkan sebelum melakukan sesuatu tindakan. Macam yang saya sebutkan tadi, kalau kita terus buat tanpa pengetahuan, ia akan memberi masalah di kemudian hari. Biarpun program atau aktiviti yang kita anjurkan itu memberikan kebaikan. Tapi pada masa yang sama juga dia akan memberikan kesan-kesan sekiranya kita melaksanakan secara diam-diam tanpa pengetahuan orang. Perancangan mesti kena ada dahulu. Kalau tidak, dia akan kocar-kacir di kemudian hari. Okey? Alright. Seterusnya di prinsip kedua atau proses kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian ini secara ringkasnya adalah di mana kita akan mencari, menyusun dan mengagihkan tugas-tugas kepada orang-orang yang telah kita lantik. Misalnya, dalam pertandingan perbahasan ala parlimen kan, okey, mesti kena ada AJK dia. Kalau tidak ada AJK, macam mana suatu pertandingan itu boleh digerakkan tanpa ada orang-orangnya. Kalau kita cuma berharap pada satu dua orang begitu, ia tidak akan berlaku dengan baik. Kerana banyak tugas-tugas yang perlu kita kena laksanakan yang mesti melibatkan semua orang juga. Jelas? Jadi maksudnya di sini, kita tidak boleh buat seorang diri. Mesti kita kena ada tim yang boleh membantu. Yang kena membantu juga. Okey? Jadi untuk tu, pengorganisasian ni kita mesti kena cari, tetapkan dan susun, agihkan tugas-tugas kepada setiap orang supaya mereka kena faham apa yang mereka patut lakukan. Okey. Jadi dalam satu pertandingan dia mesti kena ada pengarah program kan. Dia mesti kena ada pengarah, dia mesti kena ada timbalan, mesti kena ada setiausaha, mesti kena ada bendahari dan mesti kena ada AJK pelaksana. Setiap jawatan-jawatan yang sudah ditetapkan ini
dia mesti ada, bukan dia mesti, dia sudah ada ketetapan tugasnya masing-masing berfungsi untuk menjayakan suatu program tersebut. Okey, seterusnya tenaga kerja atau kita panggil dia sebagai staffing. Okey. Tenaga kerja adalah satu proses yang menentukan keperluan sumber manusia, merekrut, memilih, melatih, dan membangunkan sumber manusia ke arah pencapaian matlamat matlamat organisasi. Okey, untuk kita memastikan keberhasilan, adakah program kita ni mencapai matlamat atau tidak sebenarnya, penggunaan dari segi orang-orang itu kan sangat penting. Jadi kita tidak boleh ambil scrap sekerjang saja kan. Sesuka hati tanpa kita nak tahu kebolehan atau bakat-bakat orang tu. Contohnya macam kita macam contoh kita bila kita menganjurkan program kan, kita mesti tahu apa yang sebenarnya yang kita perlukan. Contohnya, mesti ada orang yang boleh kendalikan PA system kan. Faham tak PA system tu apa? Ya macam apa kan? Macam kita nak tahu sama ada mikrofon tu berfungsi atau tidak. Macam tu kan? Mesti kita kena ada orang yang pakar dalam handle benda tu. Kalau tidak nanti, dia tidak akan menjadi. Sebab dalam pertandingan perbahasan kan mesti guna mikrofon kan? Tidak kisahlah style mic ke atau macam mana kan? Mikrofon tu adalah penting. Kalau tidak ada mikrofon, dia akan terjejas dari segi pertandingan. Sebab kita tidak boleh expect bila kita tidak menggunakan mikrofon, orang lain akan dengar sebab yang hadir tu bukan 1-2 orang. Semua orang akan datang melihat pertandingan perbahasan itu. Kan? Jadi peserta perbahasan tu dia mesti guna mikrofon. Jadi bila tidak ada mikrofon, macam mana kita nak dengar? Dan sebab tu kita mesti kena cari orang yang pakar dalam benda tu. Kalau macam misalnya mikrofon tu ada masalah, dia mesti kena ada backup. Jadi untuk tu mesti kena pandai cari orang yang boleh handle benda tu dengan baik. Kalau tidak nanti dia akan jadi rosak. Mana-mana event dia akan jadi rosak. Apatah lagi kalau event dia menggunakan mikrofon kan. Jadi dia akan rosak. Sama juga dengan kepakaran bagi tugas-tugas yang lain. Contoh dia, macam mana nak dapatkan sponsor tanpa membayar? Ada boleh dapatkan sponsor tanpa membayar. Kalau kita boleh cari orang itu dengan betul, maka orang tu dia boleh kendalikan dengan sekejap saja. Semua mesti kita kena kita kena tahu dan cari orang yang boleh pakar. Kalau tidak nanti program yang kita anjurkan tu dia akan jadi sia-sia saja. Okey? Macam yang orang tengok perbualan dua orang ni, macam mana saya nak pastikan program nanti berjalan dengan lancar? Yang pertama mesti kenal pasti dan tahu kebolehan atau kepakaran kawan-kawan atau rakan-rakan sebelum mereka dilantikan ataupun dimasukkan di bahagian mana. Kalau misalnya lah kan, kalau orang yang kita cari tu yang betul-betul kita boleh percaya dalam mengendalikan sesuatu pekerjaan tu kan, macam mana kalau dia tidak ada basic? Macam mana kalau tidak pengalaman? Maka kita yang kena ajarkan. Tanggungjawab kita sebagai seorang pengurus adalah untuk menerangkan dan training sampai betul-betul dia boleh faham. Kalau kita gagal untuk melaksanakan tu memang kucar-kacir pada waktu itu. Okey? Jadi tenaga kerja atau staffing ni adalah penting. Kita mencari, latih dan kita pastikan dia boleh buat dengan baik supaya dapat mencapai matlamat sebuah organisasi yang ditetapkanlah. Itu. Okey, kepimpinan. Kepimpinan adalah satu proses yang melibatkan pengurus cuba mempengaruhi gelagat pekerja agar mereka dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan cekap. Okey, maksud dia bagaimana cara korang mengendalikan satu program itu. Ini lebih kepada apalah? Melihat dari segi bagaimana korang bercakap. Macam mana nak pastikan, macam mana kita nak memberikan komunikasi kepada orang-orang yang kebiasaannya kan ada yang tidak berapa pandai kan. Jadi perlu tak kita gunakan bahasa yang baik atau bahasa yang kasar begitu. Jadi
style kepimpinan atau gaya kepimpinan ni penting juga mencapai matlamat yang sama, iaitu untuk memastikan keberhasilan itu tercapai. Okey, jadi dalam kita sebagai pengarah program kan, mesti ada sifat ketegasan dan kena serius. Sebab orang akan melihat sejauh mana penganjuran event atau program kita tu menjadi ataupun tidak. Kalau sekadar untuk bermain-main, mungkin ia gagal lah untuk mencapai target tersebut. Okay, dan akhir sekali adalah pengawalan. Satu proses yang melibatkan pengurus memantau prestasi kerja semasa dan ambil tindakan untuk memastikan objektif dapat dicapai seperti yang dirancang. Okay. Jadi macam mana kita nak tahu sekiranya keseluruhan program yang kita anjurkan tu dia boleh mencapai matlamat, berjalan dengan lancar dan berlaku dengan baik. Okey, cara dia adalah untuk meminta setiap AJK yang telah kita lantik tu kan mengemaskini atau update perkara sebelum, semasa dan selepas program. Dan kita kena meminta feedback. Feedback adalah penting supaya kita boleh dapat memperbaiki lagi kesalahan-kesalahan ataupun kesilapan-kesilapan yang berlaku pada masa tersebut untuk tidak diulangi lagi pada program yang sama seterusnya. Okey. Jadi mesti kita kena tahulah apa masalahnya, apa perkara yang berlaku sepanjang program tersebut, event tersebut. Jadi bila kita tahu kelemahan yang ada dalam sesuatu kumpulan kawan-kawan kita tu, kita kena perbaiki dan kita pastikan benda tu tidak akan diulangi semula pada masa akan datang. Itu namanya pengawalan. Okey. Nah, sekarang kita sudah pun habis tepat pada masa. Okey, jadi itu sajalah untuk secara ringkasnya dahululah. Okey. Jadi nanti selepas kita habis kelas ini, korang boleh tengoklah notes yang korang ada tu kan. Hadam perlahan-perlahan lah supaya kita boleh dapat buat perbincangan dengan lebih lancar lagi lah untuk kelas yang seterusnya. Okey, jadi sebelum kita akan tamatkan kelas kita pada hari ini, ada tak mana-mana soalan untuk topik yang kita bincangkan setakat ini, untuk topik pengurusan? Adakah dia senang ataupun susah untuk setakat ini? So, ada soalan nak tanya? Syekh. Ya? Minta maaf, soalan ni tak ada kaitan dengan topik ni. Ada kaitan. Dia ada tak dalam ada. bahagian B tu. Ada bahagian B. Maksud saya, video minggu lepas yang saya buat tu, saya boleh tengok dekat mana? Oh, okey, saya lupa. Ada tak saya hantarkan link? Abang ada tak saya bagi link dalam grup? Saya macam kejap saya tengok dulu. Ada dah upload YouTube. Farid boleh tengok dekat YouTube saya ada labelkan, saya dah namakan video juga sebenarnya. Dan untuk yang video tu dia minggu lepas tu dia bahagian A. Itu bahagian A. Kiranya sekarang ni kita belajar satu topik yang lain lagi. Ini untuk bahagian B. Next week lagi bahagian C, multimedia dalam sastra. Next week lagi baru kita akan putar baliklah pergi bahagian A. Next week lagi bahagian B dan next week lagi bahagian C. Dia akan saya buat sistem rotation lah sebenarnya. Saya buat sistem rotation. Saya tidak akan buat semua sekali. Kalau saya buat semua sekali nanti ada yang confused. So kita buat perlahan demi perlahan. Sebab saya rasa masa kita pun masih lagi ada banyak kan. Macam kita kira baru je kita mula pengajian begitu. Jadi masih terlalu awal lah kalau kita nak cepatkan. Jadi kita buat satu persatu dahululah. Biar semua boleh hadam perlahan demi perlahan. Macam tu. Menjawab tak Farid? Ataupun ada lagi nak tanya? Note ni nanti saya share dalam group ke atau share personal?
Okey, untuk notes ni saya akan send. Jadi saya akan send selepas ini. Cuma untuk yang video tu, dia agak, lambat sedikit untuk saya kena upload sebab pertama, Google dia ada masalah sedikit. Saya pun tak tahu kenapa dia tak boleh bagi saya download, video. Saya cuba, minggu lepas, sebab tu saya kena buat slow-slow lah. Sebab Google ni dia ada masalah sedikit. Then kalau bukan masalah pun, dari segi Google, lain lah yang, internet lah yang jadi masalah sikit. Even guna Wi-Fi kan. Jadi, dia kena buat satu persatu lah begitu. Tapi saya akan tetap saya akan pastikan, video itu mesti kena upload lah supaya korang boleh, tengok semula. Bukan korang je yang akan tengok, semua student pun dia akan tengok jugalah sebenarnya. Dan untuk yang notes tu saya akan, send juga, saya akan send. Cuma yang video tu agak lambat sedikit. So kena bersabar dululah. Dan saya akan bagi tahu juga bila saya dah, upload lah. Begitu. Memang saya akan bagi korang untuk tengok link. Tapi untuk pastikan tidak terlepas, subscribe lah saya punya channel. Channel, Sir J. Okay? Subscribe siap-siap channel saya supaya korang tidak terlepas. Nanti kalau bila dia terlepas nanti, tak tahulah, kalau sebab saya kadang-kadang saya tak sempat tahu kalau saya nak bagi tahu kalau video saya dah dah dimuat naik. Jadi lebih baik subscribe supaya boleh tengok terus notification. Video ni sudah dimuat naik macam tu. Untuk notes ni saya akan hantar selepas ni. Itu je. Okey. Okey, alright. Channel Sejay tadi. Apa dia? Nama channel YouTube Sejay tadi. Okey, kejap saya bagi ada kejap ya. Bang, ada tak cuba forwardkan balik yang itu link YouTube saya boleh tak sebab saya punya apa yang saya cakap ni. Okay, sir. Dah terformat. Nanti tolong abang tolong send balik link saya sebab banyak sangat ni chat yang saya kena fokus. Abang Rizal selalu bantu saya bila kalau saya macam ada problem sikit begitu dia akan tolonglah begitu. Nanti forwardkan balik supaya supaya student baru dia boleh subscribe lah begitu. Okey, nanti Rizal akan dia akan forwardkan link, nanti Farid terus subscribe lah dekat situ. Then sambil-sambil itu juga boleh tengoklah video-video yang ada dalam kod-kod ada hati nak ambil ulangan ke apa ke. Jadi kalau terbuka hati nak ikut kelas selain daripada game boleh je, tak ada masalah. Macam tu. So boleh tengok juga video-video sebelum ni lah. Alright. Sir, Yep. yang video sebelum ni yang KMK, sir belum upload lagi. Cuma bahasa Melayu je sir dah upload. Itu masalahnya Google ni. Saya pun tak tahu kenapa dia tidak memberi kerjasama dengan baik. Saya akan video memang saya akan saya akan cuba upload tapi bukan secepat yang macam yang kita buat macam yang semester lepas tu. Dia okey, cuma tak tahulah kali ni kenapa dia lambat sikit lah macam tu. Banyak subjek yang saya terpaksa yang saya kena upload contohnya pengajian BM semester 1, semester 3 kan lagi kenapa kan. Jadi bila terlalu banyak begitu jadi dia agak lambat upload lah sikit. Lepas tu dia juga lambat untuk download lah begitu. Macam tu lah. Okey, abang ada soalan tak nak tanya? Macam tadi dia abang buka voice kan, mana tahu ada soalan nak tanya ke? Tak ada sir. Tak ada ya? Okey. Boleh sebab saya cuba dari dekat YouTube terjemah. Kalau type dekat YouTube tu kan, faham nanti pula. Takut dia akan keluar yang lain-lain. Dan abang tu pun sudah dia sudah forwardkan link. Jadi boleh terus subscribe
dekat situ supaya tidak terlepas notification untuk video-video seterusnya. Sambil-sambil itu juga boleh tengok video yang lain lah. Gitu. Okey, so itu sajalah untuk kelas kita pada hari ini. Sorry dah terlajak masa 10-6 minit. Jadi um, sebab kita cuti kan minggu depan kan. Cuti minggu depan saya tidak pasti lagi sama ada kita akan buat kelas atau tidak. Sebab minggu depan tu kan kita dah start cuti kan, cuti penggal kan. Dalam sekolah kita mula bercuti daripada 14 hingga 22 hari bulan. Tapi ini tapi tak pastilah Semenanjung bilanya korang cuti bila. Sebab saya dekat sini Sabah mula 14 hari bulan ni sampai 22. Rasanya 13 kot korang start cuti. Begitu. Tapi untuk setakat ni saya belum confirmkan lagi adakah kita akan ada belajar ataupun tidak pada minggu depan, sebab biasanya kita ikut cuti sekolah kan. Jadi bila cuti sekolah macam yang sebelum ni saya tidak buat lagi sebab kita nak mau cuti kan. So nanti saya confirmkan baiklah minggu depan kita ada kelas ke tak, begitu. Okay. Alright, jadi kalau tak ada apa-apa lagi nak tambah atau nak tanya, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Okay. Terima kasih Bang Rizal, terima kasih Farid. Dan thank you juga Dev, walaupun dia terleft dekat sini, tak apa, atas kehadiran kelas kita pada hari ini. Okay, nanti untuk kelas yang seterusnya kita akan masuk lagi satu bahagian C, multimedia dalam sastra. Okay, nanti kita belajar topik yang baru lagi. So nanti ya macam tu lah, bahagian A, bahagian B, bahagian C, bahagian A, bahagian B, bahagian C, seterusnya lah. Kita akan buat satu persatu secara random perlahan. So itu saja untuk kelas kita pada malam ini. Oke, kita jumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Sir. Oke, sama-sama. Thank you, sir. Alright, you're welcome.